إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب العظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang berusaha pengurusi masjid beserta dengan ahli jawatan kuasanya, Sahibul Fadilah Tuan Imam, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kesempatan untuk terus bernafas sampai ke malam ini tuan-tuan, dan kita dapat solat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan yang kita laksanakan. Mudah-mudahan insya-Allah. Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan, kita mula pada ayat yang ke-229 daripada surah Al-Baqarah juzuk 2 muka surat 149 yang ada buku ni. InsyaAllah ayat 229 surah Baqarah juzuk 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratan فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا
إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At-talaqu marratan. Ayat 229. Ini diturunkan berdasarkan apa yang tercatat dalam tafsir Muni ini. Katanya secara umumnya di kalangan masyarakat jahiliah tiada batasan bagi jumlah talak. Laki-laki kadang-kadang mentalak isterinya lalu merujuknya. Selanjutnya hubungan mereka bisa ini bahasa Indonesia ni elok balik. Tapi ada kalanya laki-laki ingin membuat isterinya menderita, maka ia rujuk sebelum masa iddahnya habis. Selanjutnya ia menjatuhkan talak lagi, kemudian berkali-kali sampai amarahnya reda. Jadi sebab turun ayat 29 yang akan kita baca nanti, disebutkan dalam tafsir Muni ni bahawasanya turun ayat 229 ni kerana perangai orang Arab jahiliah pada satu ketika dulu. Mereka sering ceraikan isteri, lepas tu nak habis iddah, sebelum habis iddah rujuk balik, tu cerai balik, sebelum habis iddah rujuk balik. Jadi oleh kerana perbuatan yang banyak kali cerai dan rujuk itu, maka Allah Ta'ala pun turunkan ayat 229. Apa bunyi ayatnya? Maknanya tuan-tuan, talak itu hanya 2 kali. Talak tu hanya 2 kali. Kemudiannya menahan secara patut atau melepaskan secara baik. Dan tidak boleh kamu ambil sesuatu apa yang telah kamu berikan kepadanya, yakni daripada mas kahwin, kecuali jika kedua-duanya takut tidak dapat menuruti peraturan Allah. Jika kamu takut bahawa kedua-duanya tidak akan dapat mengikuti peraturan Allah, maka tiadalah berdosa keduanya dalam perkara perempuan menebus diri. Demikianlah peraturan Allah. Janganlah kamu lampaui barang siapa melampaui perintah Allah, maka mereka itu orang yang zalim, orang yang aniaya. Jadi tuan-tuan, sebelum kita pergi jauh, kita ambil dulu kefahaman ayat ni. Di dalam ayat 229 ni, Allah Ta'ala menceritakan pada kita masih lagi perkara yang berkaitan dengan hal-hal perkahwinan, nikah kahwin dengan cerai. Di dalam ayat 229 ini, Allah Ta'ala menjelaskan perihal yang berkaitan dengan talak ataupun cerai. Bahasa kita cerai lah, talak. Jadi talak ni hanya 2 kali je. Allah Ta'ala sebut talak tu 2 kali. Kemudian lepas 2 kali tu, sama ada kita nak rujuk balik isteri tu dengan cara baik, buatlah yang terbaik, ataupun lepaskan terus dengan cara yang baik. Jangan dipermain-mainkan seperti mana yang kita dah baca awal tadi tentang perangai masyarakat Arab jahiliah yang cerai rujuk balik, cerai rujuk balik. Tujuannya untuk menzalimi isterinya. Jadi Allah Ta'ala turunkan ayat ni 2 kali je cerai. Dan kemudian Allah Ta'ala melarang, tak boleh ambil balik mas kahwin yang telah kamu beri pada isteri kamu dulu. Tak boleh beri balik. Itu isi yang ketiga. Kemudian kalau dua-dua tu lepas cerai, kata Allah, jika kamu takut bahawa kedua-duanya tidak akan dapat mengikuti peraturan Allah, maknanya kalaulah masih lagi dalam satu ikatan rumah tangga, ikatan perkahwinan tu, tapi asyik bergamuk ya, bergaduh ya, tak boleh nak buat baik. Isteri tak boleh mentaati suami, suami tak boleh memberikan haknya kepada isteri. Kalau takut begitu, maka tidak salah perempuan itu menebus talak. Nanti kita bincang tebus talak ni atau bab khulu', maknanya perempuan
nak bebaskan dirinya daripada ikatan perkahwinan. Sebelum ni kita faham seorang isteri itu takkan dapat lari daripada suaminya kecuali diceraikan oleh suaminya. Kerana hak talak tu hak mutlak orang lelaki. Tapi di sana ada satu lagi. Allah Ta'ala beri kemudahan pada orang perempuan untuk tebus talak. Dia boleh tebus talak tu dengan bayaran tertentu untuk melepaskan diri ini daripada ikatan perkahwinan itu. Biasanya dengan sebab-sebab tertentu lah. Demikianlah peraturan Allah. Janganlah kamu lampaui. Barang siapa melampaui perintah Allah, maka mereka itu orang yang aniaya ataupun orang yang zalim. Baik tuan-tuan, kita nak mudahkan perbincangan, maka Ustaz Ahmad Sunnah Haji dia potong-potong ayat. Jadi ayat yang pertama, at-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Itu potongan ayat yang pertama. Talak itu hanya 2 kali. Kemudiannya menahan secara patut, maknanya rujuk balik ataupun melepaskan secara baik. Kalau tak boleh lagi seia sekata dalam rumah tangga, bergaduh ya, lepaskan cara baik situ. Sebabnya ayat diturunkan, ini sebab yang kedua berdasarkan apa dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sunnah Haji. Tadi secara umumnya yang tercatat dalam tafsir Muni. Ini lebih khusus nampaknya. Sebabnya ayat ini diturunkan mengikut yang diriwayatkan dari Urwah bin Zubair. Katanya, dulu jika orang sudah menceraikan isterinya, maka dirujuknya kembali sebelum habis iddahnya. Demikian itu dilakukannya berulang-ulang hingga 1000 kali. Maka orang yang menceraikan isterinya, kemudian bila hampir habis iddahnya dirujuknya, lalu mengatakan kepada isterinya, demi Allah, tiada aku dudukkan engkau bersama aku dan aku tidak menceraikan engkau selama-lamanya. Ini isteri suami yang zalim tadi. Nah, habis iddah dirujuk balik. Tu cerai balik. Dengan tujuan apa? Nak menzalimi isteri itu. Sehingga disebutkan di sini ada suami yang mengatakan, demi Allah, tiada aku dudukkan engkau bersama aku. Maknanya kau ni tak layak dapat layanan seperti isteri. Kau ni bukan isteri aku. Tapi aku takkan ceraikan kau selama-lamanya. Tujuannya untuk menzalimi orang perempuan. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ini nak beritahu hadkan. Kalau cerai isteri ni 2 kali saja. Apa yang berlaku kalau menjangkau sampai 3 kali? Nanti kita tengok. Maksudnya, wahai manusia, bahawasanya menceraikan isteri yang telah disetubuhinya itu hanya 2 kali saja. Kalau kamu bermaksud merujuknya kembali kepadanya, maka apabila telah kamu ceraikan isterimu 2 kali, kemudian kamu rujuk semula, wajiblah pada ketika itu imsakum bima'ruf, menahan secara patut, atau tasrihum bi ihsan, melepaskan secara baik. Cerai kali pertama boleh rujuk. Cerai kali kedua, ni kena hati-hati ni. Kali kedua ni kali yang tak akhir. Kalau cerai betul kali kedua ni, kali ketiga kan dah lain cerita lah. Sebab tu ayat ni turun. Kali kedua tu, kali pertama dah ada pengalaman. Kali kedua tu fikir-fikir baik-baik. Fikir-fikir baik-baik. Nak rujuk balik. Kalau nak lepas cara baik. Sebab bila cerai kali ketiga, tu dah kes lain tu. Ada cerita kan. Jadi itulah peluang kali kedua cerai itu untuk merujuk kembali isteri. Yakni jika seseorang itu berkahwin lalu diceraikan isterinya, kemudian dirujuknya semula sebelum habis iddahnya, kemudian diceraikannya untuk kali yang kedua, kemudian dirujuknya pula, maka pada masa itu wajib bagi suaminya menahan secara patut, iaitu mempergaulinya dengan pergaulan yang baik, dengan harapan dapat memperbaiki kehidupan rumah tangga yang telah runtuh. Atau jika tidak ada harapan diperbaiki, lepaskanlah secara baik dengan menceraikannya untuk kali yang ketiga atau talak yang ketiga, supaya jangan berlaku penganiayaan atau permainan di dalam pembinaan rumah tangga. Jangan buat orang perempuan macam tu. Sesungguhnya sangatlah aib sebuah rumah tangga yang dibina atas dasar permainan
Suami isteri yang kerap bercerai kerana pertengkaran yang kecil, tetapi kemudian dirujuknya dengan melakukan sedemikian itu berkali-kali, sesungguhnya telah mempermainkan pembinaan rumah tangga mereka, kerana bercerai itu bererti meruntuhkannya dan rujuk bererti membina. Buat rumah, berbuah balik. Buat rumah, berbuah balik. Tak cerdik lah macam tu. Main-main ni. Jika berulang kali berlaku keruntuhan rumah tangga, apa berlaku tuan-tuan? Bukan saja suami isteri ni susah, tapi kesan buruknya kepada anak-anak. Anak-anak, baik dalam belaan maupun dalam didikan dan pelajaran. Maknanya dia akan beri kesan kepada pertumbuhan anak-anak, khususnya di sudut emosi dia. Di sudut emosi dia. Masa waktu tuan-tuan saya pernah cerita mana kat masa saya ngaji ke Lumpur dulu kan, tahfiz dulu, kita ada buat kajian. Buat 2 kajian. Satu kajian orang yang tadah minta duit pengemis ni, mana rumah yang kedua kawan kita buat kajian, budak-budak yang duduk dekat bas stand Kelang tu. Kan dia ada 2 bas stand kan, Pudu Raya, bas stand Kelang. Yang paling ramai kat bas stand Kelang tu. Budak-budak ni muda-muda lagi, budak perempuan, dia tak kaji budak lelaki. Lelaki tak apa nak menteragah dia, budak perempuan ni umur belasan tahun. Masa di tahfiz tu kita tengok ada kawan-kawan yang rajin buat, antara sebabnya paling ramai yang belah utara lah lari ke sini. Antara sebabnya itulah dah. Antara sebabnya sebab duduk dalam rumah dia tak rasa seronok. Sebab mak ayah selalu berontam, bergaduh. Lepas tu corai. Jadi anak-anak tension, dia lari, bawa diri. Banyak tu. Kalau lelaki tak apa, perempuan. Yang kedua kes yang paling besar sebab dalam adik-beradik tu dia seorang tak cerdik, perempuan. Adik-adik, abang-abang, kakak semua okey. Semua okey. Sampai kat dia ambil SPM, A2 je. Orang lain tu A78 straight A, dia dapat 2, mak ayah marah. Kau ni apa tak jadi macam kakak kau? Kenapa tak macam abang kau? 2 A, dia tension, dia lari. Duduk kat bas stand Kelang. Kau bawa naik motor RM10 je satu rogol. Kau bawa motor dengan ayah ke KL tu RM10 je. Kau bawa balik rumah, dia tinggi sikit jadi RM30. Itulah nilai masa tu lah. Masa tu RM30 tu besar. Sekarang ni tak ada dah. Itu yang kita buat kajian. Sebab apa? Kes bila berlaku keretakan rumah tangga ni, anak-anak yang kecil dia tak terfikir apa. Anak-anak yang besar ni dia rasa rimih duduk dalam rumah tu. Asyik tengok mak ayah bertumbuk ya. Larilah parah kalau dua-dua tu, mak ayah black belt, ayah pun black belt. Ayah nak kalah tu. Jadi anak yang mengalah. Keluar rumah. Banyak kes tu tuan. Jadi anak-anak membesar dalam keadaan yang tak terjaga, didikan kurang. Akhirnya keruntuhan rumah tangga membawa kesan dia pada tumbuhnya anak-anak yang besok membesar dalam keadaan tak cukup didikan agama. Itu banyak berlaku dulu. Itulah sebabnya Tuhan membataskan bercerai hanya setakat 2 kali. Bila bercerai kali ketiga tidak boleh dirujuk semula, kecuali dengan syarat yang ketat yang akan dijelaskan pada ayat yang lain. Lepas ayat ni kita akan bincang pula apa jadi kalau cerai sampai 3 kali. Namun demikian rujuk pun ada gunanya dan hikmahnya. 2 kali rujuk tu Allah Ta'ala buat ada hikmah dia. Sebenarnya rujuk itu merupakan suatu nikmat yang tidak nampak, hanya akan disedari oleh orang bila ia telah hilang. Cerai kali pertama, suami itu duduk tanpa isteri, kain kau nak basuh sendiri, nasi kau nak masak sendiri, buat air tak mani-mani, tak roti lah nak masak, buat sambal tumi kan. Dulu selalu orang rumah buat sambal tumi, nasi lemak pun tak roti nak buat. Sudah masak tumi air, masak cili padi, masak ikan tak bulat tomato, benda masak mani ikan dia pun ikan apa lah, lain macam kalau ni.
Dah susah nak minta darah, akhirnya rujuk balik. Nanti maksud Tuan Syekh Maksud Haji ni kan, rujuk tu nikmat yang tak nampak, kecuali bagi orang yang merasa bila dia telah kehilangan. Baru nampak. Isteri pun itu juga. Macam-macam bondo tak boleh buat kan? Bila suami tak ada, akhirnya rujuk balik. Itu antara kebaikan lah. Suami isteri yang fikir panjang, mungkin dia akan akhirnya masuk dalam kepalanya bahawanya mereka saling perlu memerlukan. Kan? Ada kelemahan-kelemahan yang terpaksa ditutup oleh suami bagi seorang isteri, dan ada kelemahan-kelemahan yang terpaksa ditutup oleh isteri bagi seorang suami. Kan? Jadi bila nampak macam tu, akhirnya mungkin berlaku lepas tu hidup tu akan lebih jadi, ikatan tu akan jadi lebih erat. Itu hikmah di sebalik rujuk. Kan? Kalau sekali tolak tu tak boleh lagi nak kembali, masalah. Ramai orang gila talak sudah. Sebab tu buat 2 kali. Kali pertama mungkin tak serasi, kali kedua bergaduh lagi. Suami pun dah fikir dah, ini kali kedua ni dah last ni, kan kali ketiga kan lain pula cerita talak bain kubra kan payah. Mudah-mudahan dengan cara itu manusia terfikir, maka mereka akan mengelakkan daripada berlakunya perceraian untuk kali yang ketiga ini. Kerana selepas itu amat sukar untuk bersama kembali. Mungkin takkan bersama kembali. Selain daripada itu, biasanya kesempurnaan suatu percubaan itu tidak cukup diadakan hanya sekali. Maka tepatlah akan adanya hak rujuk setelah cerai sebanyak 2 kali. Kali pertama tak ada pengalaman kan, dah ada kali pertama pengalaman, kali kedua tu hendaknya memberi banyak pengajaran, supaya seorang itu dapat mengalami atau menguji hatinya dalam masa rujuk itu, iaitu sekiranya sesuai diteruskan jodohnya, sekiranya tidak sesuai dihuraikannya simpulan tadi perkahwinannya dengan baik, tidak menginaya. Ada berlaku tuan-tuan kes cerai dengan suami dia 10 tahun tuan, 10 tahun cerai, sampai si ni kahwin dengan orang lain, cerai bertahun juga, lama 10 tahun, mati suami ni. Tak lama tu kahwin dengan suami lama, kahwin balik. Itu kata jodoh tu, ya Allah, saya ingat dah tak ada kahwin balik lah. Tengok kahwin balik dah berpuluh tahun. Anak perempuan tu dah sampai kahwin, dah beranak, 2-3 orang anak, jumpa balik suami lama ni, kahwin balik dengan suami tu. Kan? Kalau Allah nak takdirkan berlaku begitu, tapi ada kemungkinan tak akan jumpa lagi lah suami tu sampai bila-bila kan. Jarang macam tu berlaku tu. Selain sekiranya tidak sesuai dihuraikannya simpulan tadi perkahwinan itu dengan sebaiknya tidak menginaya, bahkan sebaiknya dengan memberi sagu hati umpamanya. Bila cerai itu kena bagi bayar mut'ah lah kan, bayar satu sedikit pemberian nak menggembirakan hati isteri itu. Kemudian pada ayat yang berbunyi wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa ay yakhafa an la yuqima hududallah. Tidaklah boleh kamu ambil sesuatu yang telah kamu berikan kepadanya daripada mas kawin, kecuali jika kedua-duanya takut tidak dapat menuruti peraturan Allah. Sebabnya ayat ini diturunkan kerana ada seorang perempuan yang bernama Jamilah binti Abdullah bin Auf. Ini larangan mengambil balik mas kahwin. Ayat ini turun sebab ada kes dulu berlaku, seorang yang bernama Jamilah binti Abdullah bin Abi Auf. Setengah riwayat mengatakan nama dia Habibah binti Sah al-Ansari, isteri kepada Thabit bin Qais. Jadi Jamilah ataupun Habibah ni isteri Qais ni, datang dia kepada Nabi SAW mengadukan halnya bahawa dia selalu kono pukul kat suami ni, dekat Thabit ni, dan dia tak tahan nak hidup sama-sama, dia nak bercerai.
nak lari daripada nak putuskan ikatan perkahwinan. Kerana kalau tauhid bersama suami ni, Jamilah ni rasa dia tak boleh menunaikan hak dia sebagai seorang isteri yang baik. Tak boleh bergaul baik dengan suami yang selalu memukul dia ni. Dia mengadu kat Nabi. Maka Nabi pun tawarkan kepada Sabit, sekiranya ia setuju menceraikan Jamilah dengan syarat Jamilah memulangkan kebun yang dahulunya diterima daripadanya sebagai mas kahwin. Jadi Sabit dulu masa kahwin dengan Jamilah, mas kahwin ni kebun. Jamilah selalu kena pukul. Jumpa kat Nabi dia nak corai. Tak tahan dah. Macam mana cara? Maka Rasulullah pun jumpa Sabit. Dia kata kepada Sabit, wahai Sabit, nak tak kau lepaskan isteri kau ni dengan syarat Jamilah ni bagi pulangkan balik mas kahwin kau yang kau bagi duit tu kebun dulu. Jadi Sabit pun bersetuju dengan tawaran baginda. Lalu diceraikannya Jamilah dengan mengambil balik dari tangan Jamilah kebun yang dijadikan mas kahwin dahulu. Inilah peristiwa yang pertama kali berlaku dalam Islam berkenaan dengan khulu' ataupun tebus tolak. Jadi ayat ni jadi dalil bahawa seorang perempuan boleh meleraikan ikatan perkahwinan dengan sebab-sebab yang tertentu, bukan sesuka hati, iaitu dengan cara menebus talak. Dibayar talak tu, ditabuih dengan bayaran-bayaran tertentu yang kita akan bincangkan nanti. Ulama bincangkan berapa nak bayar pada suami bila seorang isteri itu nak tebus talak ataupun khulu', sebab nak cerai. Kalau menceraikan ni hak suami tolak, minta cerai ni isteri, dinamakan khulu'. Boleh dengan syarat tertentu. Dia tak boleh saja-saja. Kalau saja-saja, ya tu yang Nabi sebut tu, isteri yang saja-saja minta cerai kat suami tak ada hal, tak ada sebab apa, dia haram mencium bau syurga. Kemudian ayat berikutnya, fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fi maftadas bih. Jika kamu takut bahawa keduanya tidak akan dapat mengikuti peraturan Allah, maka tiadalah berdosa keduanya dalam perkara perempuan menebus diri. Kalau dua-dua takut tak boleh berlaku baik, menjaga hubungan suami isteri dengan baik seperti mana yang dikendaki oleh agama, maka tak salahlah isteri itu menebus kembali, menebus talak, nebus diri dia. Ayat ini ditujukan secara umum, baik kepada ketua-ketua atau hakim-hakim yang menyelesaikan pertikaian antara suami isteri yang dikemukakan kepada mereka, maupun kepada suami isteri yang sedang bertikai itu. Jadi ayat ni umum. Nak beritahu hakim, boleh perempuan tebus talak. Nak beritahu suami, boleh perempuan tebus talak. Begitu juga isteri, kau boleh tebus talak. Ayat ni tak tuju siapa-siapa ni. Ayat ni umum, iaitu jika keduanya menyangkakan atau takut tidak dapat meneruskan kehidupan rumah tangga keduanya secara aman mengikut peraturan syarak, suami dibenarkan mengambil atau menerima tebus talak dari isterinya sebagai ganti pembebasan isterinya dari tangannya. Itu yang kita panggil khulu' dalam ilmu fiqh. Khulu', tebus talak. Tiadalah keduanya berdosa berbuat yang demikian, maka tak salah, tak berdosa. Kalau dua-dua rasa tak boleh asyik bergaduh ya, ada yang salah sekarang, maka boleh tebus talak. Tebus talak atau khulu' ini mengikut setengah ulama tidak boleh dilakukan melainkan pada ketika marah, sesudah berlaku pertikaian antara suami isteri, yang kemudiannya khawatir tidak dapat lagi memperbaiki kehidupan rumah tangga mereka. Ini pendapat setengah ulama, katanya khulu' ni tak boleh buat khulu' ni, tak boleh tebus talak ni. Boleh dengan syarat bila pada ketika marah, bergaduh, bermasalah dengan suami isteri, masalah bergaduh, itu marah. Ketika marah itulah buat boleh isteri tebus talak. Di mana dia fikir kalau tak tebus talak ni tak boleh dah jadi isteri yang baik ni, tak boleh hidup dengan aman dalam rumah tangga ni, kena tebus talak. Ini kata setengah ulama.
Khuluk hanya boleh buat lepas marah, lepas bergaduh. Tetapi jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan, berpendapat boleh khuluk itu dilakukan bukan pada ketika perempuan ingkar dan bukan pada ketika marah. Bila-bila masa boleh. Itu pandangan kebanyakan jumhur ulama. Yang demikian itu adalah makruh sahaja, iaitu kerana telah memutuskan tali perjodohan dengan tidak bersebab. Cuma kalau bila-bila masa boleh buat khuluk ni, isteri boleh minta cerai. Cumanya perbuatan itu makruh sebab tidak bersebab. Setengah ulama kata nak tebus talak ni isteri boleh bila dia lepas bersisih faham dengan suami dia, dia rasa tak boleh hidup aman lagi, dia boleh tebus talak. Itu setengah ulama. Tetapi kebanyakan ulama, ini pendapat yang terkuat, mengatakan tebus talak ni bila-bila masa boleh buat. Lepas marah kau, lepas bergaduh kau, tak lepas bergaduh kau, boleh je. Cuma kalau dibuat tanpa sebab, nak mutuskan tadi perkahwinan tu, perbuatan tu adalah makruh. Bukan haram, makruh, tak disukai oleh Allah. Para ulama telah bertelingkah tentang qadar atau banyaknya tebus talak suaminya dengan tidak ada sebab yang patut, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi. Jadi ulama kita bertelingkah banyak mana qadar tebus talak nak kena bayar kat suami ni. Kalau berlaku tebus talak ni, Nabi ada bersabda, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqa min ghairi ba'sin haramun 'alaiha raihatul jannah. Sesiapa pun perempuan yang menuntut cerai dari suaminya dengan tidak beralasan yang patut, akan diharamkan mencium bau syurga. Maknanya walaupun boleh, dia mesti ada sebab yang kuat. Mesti ada sebab yang kuat untuk tebus talak. Tebus talak sebab tak boleh tidur. Sebab apa? Suami dongko kuat mana? Paning kepala bini Bunyi macam bunyi baut, sakit baut dia kata dia. Marah dia tak boleh tidur. Tak pek leno tidur dia, bunyi mulut dia korang-korang dia. Minta tebus talak. Itu alasan tak kuat tu. Alasan tak kuat. Kalau tak ada sebab minta tebus talak pada suami ni, haram perempuan tu bau syurga. Bila dah berkahwin, hendaknya itulah suami, dunia akhirat yang patut dijaga oleh orang perempuan, kan? Itulah jodoh. Ini nak cawan tanpa sebab. Lainlah bersebab. Suami pemabuk ke, suami pemarah selalu mukul ke, itu sebab-sebab yang kuat untuk tebus talak. Para ulama telah bertelingkah tentang qadar atau banyaknya tebusan talak itu. Setengahnya berkata tak boleh suami mengambil lebih dari kadar yang telah diberikannya kepada isterinya. Jadi bila isteri tu nak tebus talak, nak buat bayaran, nak lepaskan tali perkahwinan, setengah ulama sebut suami ni tak boleh ambil lebih daripada apa yang dia dah berikan. Bermakna di sini hendaklah bertimbang rasa, tidak patut mengambil lebih padahal suami telah pun menyeri madunya. Dia tahu bini itu timbalan pengarah, dia tak pengarah. Kau nak tebus talak? Boleh. Tak nak banyak dah. Berapa bang? 1 juta kot. 1 juta telur apa? Gila apa? Kau timbalan pengarah. Jusasi dah kau. Kan? Rumah ada, kalau kau berjaya dengan dia pun senang hidup kau. Duit banyak apa banyak. Jadi kalau nak tebus talak boleh. 400,000 tadi. Pencen habis duit pencen 400,000. Itu melampau-lampau nama tak dibenarkan begitulah. Sedangkan padahal suami telah pun menjeri madunya. Dah bersama isteri itu lama, kan? Setengah yang lain berkata tidak ditentukan berapa kadarnya. Para fuqaha, yakni ulama ahli fiqh pula berkata, khuluk atas tebus talak itu ialah suatu perjanjian ganti. Hendaklah tiada ditetapkan kadarnya yang tertentu. Sebagaimana pihak perempuan mahukan lebih mas kahwin,
dan belanjanya pada masa akad nikah. Begitu pula pihak lelaki mahu pun lebih tebus talaknya pada masa khuluk, terutama bila suami itu telah tersinggung perasaannya kerana isteri terlampau menunjukkan kebencian terhadap dirinya. Walau bagaimanapun, untuk menentukan tebus talak itu hendaklah dipersetujukan antara kedua belah pihak yang diselesaikan di hadapan hakim. Jadi ketika ini hakim kena main peranan. Masa nak kahwin, orang perempuan tinggi nak mas kahwin ni kan. Itu nak, ni nak 2 persalinan, 1 persalinan, 3 persalinan, sebuah 1, sebuah 2, sebuah 3, sebuah 4 macam-macam kan. Bila suami perempuan nak lapar, dia punya tu juga. Allah Ta'ala sebut sama je laki perempuan ni. Tapi dalam hal ini berpadu-padu lah. Dan pada ketika ini hakim yang kena main peranan. Hakim kena main peranan supaya tak berlakunya penindasan kezaliman terhadap mana-mana pihak. Suami ni dia kocik hati dengan isteri sebab-sebab tertentu, isteri minta cerai kan, dia pun nak lobby, boleh kau nak cerai kau bayar banyaknya kan. Ketika itu hakim kena bijaksana lah tu nak menyelesaikan masalah. Tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Kita habiskan ayat ini tuan, ni akhir ayat. Demikianlah peraturan Allah, janganlah kamu lampaui. Barang siapa melampaui peraturan Allah, maka mereka itu orang yang aniaya. Yakni dari ayat 221 hingga 229 yang di dalamnya tersebut hukum-hukum nikah, talak, rujuk dan khuluk adalah merupakan peraturan-peraturan Allah. Janganlah sekali-kali disalahi, dibantah dan dilampaui batas-batasnya, kerana barang siapa yang berbuat demikian adalah ia orang yang ainaya, yang zalim, iaitu terhadap diri sendiri, zalim terhadap isteri atau suami, zalim terhadap keturunan, bahkan terhadap masyarakat seluruhnya. Jadi ayat cerita bab nikah ni panjang, daripada 221 sampai 229, lebih kurang dalam 9 ayat, 10 ayat. Jadi banyaklah kita dah bahaskan tentang pernikahan, yang berkaitan dengan pernikahan. Itu semua adalah batas-batas yang Allah Ta'ala telah tentukan, bahkan janganlah dilanggar batas-batas itu, had-had itu. Kalau tidak, kita menjadi orang-orang yang zalim pada diri sendiri, pada ramai lagi orang, mungkin keturunan, masyarakat dan seluruhnya. Masyarakat seluruhnya, pada isteri, pada anak-anak, banyak orang terzalim bila kita melanggar peraturan. Saya ingat tuan-tuan cukuplah sekadar tu untuk malam ni. Kita berhenti kat sini lah sebab ayat berikut ini panjang. Ayat berikut ni menceritakan tentang apa berlaku setelah talak bain, cerai talak 3 kali dah. Itu panjang cerita kan, banyak syarat-syarat InsyaAllah moga rezeki panjang umur. Kita akan bincangkan pada masa-masa akan datang. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada soalan tuan-tuan? Kalau ada dapat jawab, saya jawab. Kalau tak dapat jawab, saya hutang dulu. Kalau ada lah. Biasa tak? Ya. Dia ada satu soalan. Dia tak meracuni pada taklik tu ke? Ya. Taklik nikah tu. Dia nak apa, dia tak pergi pada nak menceraikan suami isteri. Dia tak fikir ke soal taklik. Okey, taklik yang kita buat tu yang bukan kat Negeri Sembilan ni. Kat negeri lain pun tahu kan. Kau tuan-tuan perasan, cerai taklik tu dibuat satu tujuannya untuk menyelamatkan kaum perempuan lah tu. Kan? Taklik tu sebenarnya itulah. Taklik ni sebenarnya kalau ikut kan Allah Ta'ala dah bagi dah. Tolak ni 2 kali. Tak payah taklik pun tak apa. Tapi cerdik pandai kita memikirkan, disuruh kita cerai taklik tu supaya tak nak berlaku macam ni rasanya, sampai 2-3 kali cerai. Jadi orang lebih takut nak cerai. Kan? Yang kita baca tu, seandainya saya meninggalkan isteri saya dalam tempoh ni 9 bulan, dah lupa lah, dah lama kahwin ni. Berapa bulan tu? Tuan-tuan ingat tak tuan-tuan? Tuan-tuan pun tak ingat.
dalam tempoh berbulan khabar tu. Tanpa khabar berita dan tak ketahui mati hidupnya, tetap kontak, tak tahu mati hidup kita ni dalam tempoh katakan 3 bulan, maka jatuhlah talak satu. Itu kalau kita lagi 3 bulan tak beritahu suami isteri, mana-mana pergi tak tahu dah, memang jatuh talak. Sukar nak buat macam tu kan, kita takkan buat itu dah 3 bulan WhatsApp tak ada. Sekarang ni ada telefon, tidak telefon. Bang bukan nak tinggal kau ada. Itu tak boleh, tak jatuh dah. Bini tengok dah 3 hari 2 bulan tak balik-balik mana ni. Tapi lelaki selalu telefon, tak boleh dia pergi pejabat qadi dah. Saya nak dah jatuh tak cerai taklik dah jarak. Suami tak balik-balik dah 3 bulan. Padahal suami telefon dia, itu ada tahu hidup ke. Yang itu tak boleh cerai. Dia cerai ni dalam tu tengok lapar tu. Tak tahu hidup mati je. Tak diberitahu suami kat mana. Suami tak beritahu. Yang itu baru boleh cerai. Tu dah sebaik lepas taklik macam tu. Kod lepas taklik seandainya isteri saya masak ikan patin, masalah kan. Jatuhlah talak satu. Ataupun isteri saya masak patai je. Lelaki tak suka patai. Kok agak bogi lah dia jabatan kamu kan. Cara taklik ni bergantung kat suami. Dia kan jangan masak patai. Masak patai jatuh talak satu. Tak ada aku macam tu kan. Jadi lepas cara taklik itu sebenarnya nak menyelamatkan perempuan lah. Nak mengelakkan banyak kali berlaku cerai-cerai ni. Cerai tanpa sebab. Kan? Wallahu a'lam. Ada soalan lain tuan? Tak ada, kita berhenti kat sini. Itu pun taklik tu. Itu taklik yang kita tambah. Selain daripada pejabat qadi. Taklik tu satu lain. Banyak-banyak taklik tu membahayakan perkahwinan. Kau masak, kau boli je, kau bawa jogging masuk rumah ni. Itu talak satu tadi. Sebab laki tak boleh bawa jogging. Kau bawa jogging masuk rumah ni, talak satu tadi. Bini pergi masuk jogging. Jatuh. Atau suami kata, kau melangkah je daripada bondol pintu ni, keluar je pintu ni, itu talak. Langkah, itu talak. Jangan banyak-banyak sangat buat taklik. Menyusah diri sendiri je buat apa kan. Wallahu a'lam tuan. Kita berhenti kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuq auladana bin najahi fi kulli imtihanihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanallah.